Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Di pagi ini seperti mana yang diadakan setiap minggu, saya pengusikan mesyuarat JKKN kali yang ke-8 bagi tahun ini. Susulan daripada keputusan Kerajaan Negeri sebelum ini untuk memperhalusi SOP yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan, suka saya laporkan mengenai keputusan yang telah tercapai dalam mesyuarat JKKN hari ini. Yang pertamanya ialah mengenai sektor makanan. Jadi semua yang ini melibatkan semua premis makanan dan minuman. Kita ikut dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan dengan hanya satu perbezaan saja, iaitu dine-in masih tidak dibenarkan dalam tempoh PKP ini. Ya, jadi mana yang nak buat take away ataupun drive thru dan delivery itu dibenarkan, tetapi makan di restoran masih belum dibenarkan dalam tempoh PKP, ya. Jadi kalau PKP dah berakhir, maka bolehlah kita mulakan balik. Sektor perkilangan pula, semua kilang dibenarkan beroperasi, tetapi seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan, mereka semua mestilah mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, ya. Kalau kita tengok pengumuman yang telah dibuat oleh Kerajaan Pusat, dia ada beberapa langkah-langkah yang perlu diambil oleh kilang-kilang ini sebelum ianya boleh beroperasi. Sekiranya langkah-langkah ini tidak dibuat, maka ianya tidak boleh operasi selagi tak buat. Kalau hari ini dah siap, dah ready, esok boleh start. Jadi contohnya sanitasi kilang, ya. Disediakan topeng muka bagi semua pekerja, disediakan juga hand sanitizer. Jadi semua ini adalah wajib bagi semua kilang-kilang sebelum ianya boleh buka untuk beroperasi. Jangan ada nanti kalau satu-satu kilang itu buka dan kita terima apa-apa aduan daripada pekerja bahawa kilang tidak sediakan topeng muka ataupun tidak buat sanitasi, maka ianya melanggar syarat, maka kita terpaksalah ambil tindakan terhadap kilang tersebut. Jadi terpulang kepada dia berapa lama dia nak ambil, sehari dua kalau tak sedia lagi untuk buat persiapan ini, kemudian boleh terus beroperasi selepas itu. Jadi ini semua telah ditetapkan oleh DOSH, ya. Seperti penyediaan face mask kepada semua pekerja, penyediaan hand sanitizer, kena ada temperature screening, ya. Jadi pemeriksaan suhu itu juga wajib dibuat, selain daripada melaksanakan proses penyakuman ataupun sanitasi. Bagi sektor peruncitan dan pemborongan pula dibenarkan beroperasi dalam tempoh masa di antara 8 pagi hingga 8 malam. Ya. Minta maaf tadi, ini sektor makanan tadi juga 8 pagi hingga 8 malam, kecuali restoran yang dikendalikan oleh usahawan Muslim bulan puasa ini daripada pukul 3 petang sampai 8 malam. Ini setiap bulan Ramadan macam itu, bukan hanya untuk PKP saja. Sektor sukan dan rekreasi, taman-taman awam dan pusat rekreasi masih tidak dibenarkan dibuka. Jadi tapi kalau nak beriadah dalam kawasan taman sendiri, dalam taman perumahan sendiri, itu dibenarkanlah. Aktiviti sukan individu itu dibenarkan. Jangan pula dianjurkan acara sukan melibatkan ramai orang, ya. Yang ni ikut saja SOP persekutuan, dia sama saja, cuma bezanya ialah taman awam
contohnya tempat orang buat zumba dan sebagainya, yang itu tak dibenarkan. Kemudian panduan operasi jabatan kerajaan sama ada negeri maupun persekutuan akan diedarkan oleh pihak pejabat setiausaha kerajaan negeri. Semua pejabat-pejabat kerajaan dibuka, baik di peringkat negeri maupun di peringkat daerah. Jadi apa-apa juga urusan dengan kerajaan ni bolehlah pergi ke pejabat-pejabat kerajaan ataupun berhubung dalam talian. Semua agensi yang telah diberi kuasa di bawah Akta 342 untuk melaksanakan pemantauan terhadap pematuhan SOP yang telah disebutkan tadi. Selain itu, Jabatan Haiwal Islam Kedah memberi kebenaran kepada semua masjid untuk mengadakan yang maksimum 3 orang kan, untuk jemaah dalam masjid itu telah kita sebut sebelum ini. Tapi saya ingin mengambil kesempatan bulan Ramadan, bulan mulia ni, kita juga menggalakkan masjid-masjid untuk buat seperti mana bulan puasa yang biasa, ada mengaji Quran kan, sebelum nak buka puasa tu, asalkan dia tetap mematuhi syarat tadi, tak melebihi 3 orang. Jadi itu kita menggalakkan, sebab takut lagi masjid ingat tak boleh buat, sebenarnya boleh buat. Dia jadi yang itu saja yang kita juga menggalakkan rakyat, khususnya pejabat awam untuk menggunakan aplikasi MySejahtera dan MyTrace. Ini pun telah diumumkan dan digalakkan oleh kerajaan persekutuan. Okey, itu saja. Anything? Kata siapa untuk tindakan kepada mungkin pengusaha kilang-kilang yang ingkar mereka tertakluk kepada lesen-lesen yang dikeluarkan untuk mereka beroperasi. Jadi kalau kilang itu kecil di bawah PBT, jadi PBT boleh ambil tindakan. Kalau kilang besar yang itu di bawah MITI, kita boleh buat aduan kepada MITI dan MITI boleh ambil tindakan. Ini bagi kilang-kilang yang tak mematuh syarat. Tapi semua kilang dibenarkan buka, tapi kena patuh pada syarat-syarat. Datuk Sri, bagaimana pula dengan pasaraya? Datuk Sri, dibenarkan buka? Dibenarkan buka, itu pun ada SOP yang itu pun dah diumumkan oleh kerajaan persekutuan. Jadi kita ikut SOP itu. Jadi pemantauan lah. Kita hendakkan supaya peniaga itu sendiri mengawal keadaan dalam kedai dia tu. Ambillah langkah-langkah untuk pastikan pelanggan semua mematuhi penjarakan sosial. Kalau boleh bukan kalau boleh, kita memang sangat menggalakkan untuk semua pakai topeng muka. Lebih baik lagi kalau kedai-kedai ini sediakan hand sanitizer kat pintu nak masuk tu, semak ataupun periksa suhu. Itu yang terbaik lah. Macam Pekan Rabu pun dibenarkan beroperasi? Ya, boleh beroperasi asalkan dia mematuhi syarat-syarat yang kita kenakan. Dengan pengumuman Datuk Sri, adakah Datuk Sri mengikut PKPB ataupun masih ada? Ya, dia PKPB. Sebab kita ni negeri yang antara yang terbaik lah kan, dari segi jumlah pesakit. Contohnya saya telah dimaklumkan bahawa pihak-pihak ni bukan pesakit lah, pihak-pihak yang warga kita yang balik daripada luar negara yang telah ditempatkan di pusat-pusat kuarantin, contohnya di Hotel Star City, Hotel Sri Malaysia. Sekarang ni tinggal berapa orang? Dua orang saja, dan esok mereka akan dibenarkan pulang. Jadi esok ni kita dah tak ada lagi
apa ni warga kita yang diletakkan di pusat kaunti. Datuk Seri, kenapa kita masih tidak membenarkan dine-in? Dine-in ni sebab apa ni kita dapati banyak restoran yang belum bersedia untuk ataupun belum mengambil langkah-langkah untuk memenuhi syarat yang ditetapkan. Syarat ditetapkan ialah 4 orang satu meja, 2 meter di antara meja. Jadi meja ni macam-macam saiz kan, ada meja kecil, meja besar. Kalau meja kopitiam tu bulat kecil tu kan. Jadi jadi yang tu yang kita sebut diperhalusi itu, benda-benda macam itulah. Sehingga berakhir PKP. Maksudnya Datuk Seri, mereka boleh buat pasti mula hari ni ke macam mana? Boleh. Serta-merta Serta-merta memang pun dah boleh beroperasi, bukannya kita menghalang sangat kan. Cuma kita nak memperhalusi saja mengikut kesesuaian kawasan setempat. Dan SOP yang ditetapkan oleh Kerajaan Pusat itu disebut dengan terang bahawa pihak PBT ada kuasa untuk membuat sedikit adjustment, ya, penyesuaian mengikut keperluan setempat. Ini adalah new normal dalam kehidupan kita. Peradaban, kehidupan akan berubah lepas ni. So Datuk Seri, mungkin macam semalam ada sedikit apabila di pasar besar Al-Ustaz ni nampak apabila kelonggaran itu diberi, nampak macam masyarakat ni seolah-olah macam tak aware akan bahaya yang menunggu dia mereka. Mungkin ada saranan Datuk Seri sendiri sedikit kepada rakyat yang kedah, sebab kita green zone. Kita takut tak nak sagi jingga ataupun merah sendiri. Ya. Sekali lagi saya nak mengingatkan semualah warga Kedah ni, baik rakyat Kedah maupun orang daripada luar Kedah yang berada di sini, kita mestilah mengamalkan penjarakan sosial. Seboleh-bolehnya kita pakai topeng muka, kerana kita nak jaga kesihatan diri kita sendiri, bukan setakat negeri saja, tapi diri kita, ahli keluarga kita. Sebab sekarang ini dah dibenarkan untuk lebih daripada 2 orang lah, 4 orang boleh dah dalam kereta, sebiji kenderaan. Jadi nak bergerak mengantar tempat ni, biarlah mengikut keperluan je lah, ya. Nak bersiar-siar ni, saya ingat sebaiknya kita tunggu saat kot. Saya tahu mungkin dah agak bosan duduk dalam rumah, dah lama dah, 40 lebih hari dah. Tapi keutamaan kita ialah kesihatan rakyat kita. Jadi sambil kita ke pasar-pasar raya untuk membeli barang keperluan kita, tapi kita perlu sedar mengenai risiko-risiko yang ada. Jadi kalau kita ambil langkah-langkah untuk mengawal keadaan itu, yang itulah yang kita sarankan. Kerajaan negeri dan PBT semua boleh buat setakat mengenalkan syarat, garis panduan. Nak memantau pun kita tak bolehlah berada di semua tempat. Jadi kita sendiri kena mengamalkan satu budaya baru yang diistilahkan sebagai norma baru ni, untuk memastikan bahawa penularan wabak ini dapat kita sekat, dan Kedah tetap berada dalam tahap yang terbaik. Elaborate sikit yang Datuk Seri kata tadi, semua masjid dan surau boleh dibenarkan. Maksudnya untuk tarawih sekali ke? Tak. Dia masih lagi 3 orang. Dia 3 orang saja. Ya, jangan salah faham pula yang kita nak kononnya nak buka masjid, tak. Maksudnya maksud saya tu, untuk solat tarawih dibenarkan juga ke? Tarawih dengan 3 orang boleh ke? 3 orang tak boleh. Setahu saya tak dibenarkan di solat waktu. Maksud saya bila dia nak azan, jadi Bilal Tok Imam Tok Siap dibenarkanlah 3 orang tu. Jadi nak bergilir pun tak apalah. Tapi 3 orang saja. Jadi untuk solat waktu saja, bukan solat sunat tarawih. Tarawih buat di rumah. Dan sama-sama lepas je lah. Yang saya nak tambah tadi ni,
kalau nak buat mengaji Quran macam biasa kita buat di bulan Ramadan tu, yang tu digalakkan sebenarnya, supaya suasana Ramadan tu dirasai dalam kawasan karya kita tu. Dia waktu Quran tu boleh dibuat menjelang waktu berbuka tu macam mana Datuk? Yang waktu biasa tu biasanya dibuat macam sebelum maghrib. Kadang-kadang ada yang buat waktu subuh kan. Itu terpulang lah pada sebab ada juga orang terasa ni macam kita duk biasa dengar kan, tiba-tiba langsung tak dengar tu macam rasa sunyi dengar. Datuk Sri, keputusan Kerajaan Negeri buat PKPB ni adalah mengambil kira impak ekonomi ataupun saranan daripada kerajaan itu? Yang pertamanya saya ingin menjelaskan bahawa kita tidak pernah menyatakan kita menolak PKPB seperti mana yang diputuskan dalam syarat MKN. Yang kita sebut ialah sambil kita nak memperhalusi, sebab ada komen-komen daripada PBT, jadi kita minta supaya ditangguhkan sampai 5 bulan hari inilah. Jadi berapa hari saja tu dan hari ini dah diputuskan, sudah on dah boleh jalan dah. Itu saja. Jadi keputusan kita tu saya fikir tidak langsung bertentangan dengan keputusan Kerajaan Pusat. Malah SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan Pusat itu jelas menyatakan bahawa ada kuasa-kuasa di bawah PBT yang boleh membuat keputusan nak buat pengecualian ke apakah dalam SOP itu. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, ianya juga bermaksud bahawa dua perkara utama yang kita beri perhatian tu, yang pertamanya ialah kesihatan rakyat dan yang keduanya ialah aktiviti ekonomi. Seperti mana itu pun hasrat Kerajaan Pusat, yang itu pun kita laksanakan. Jadi aktiviti ekonomi di negeri Kedah ni berjalan macam biasa. Cuma norma baru kita ni ialah untuk mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan